Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang seorang tokoh yang hebat yang pernah dilahirkan pada abad ini, iaitu Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah pun mengenali tokoh ini, dan ada di antara kita juga yang barangkali belum lagi mengenali tokoh kelahiran India ini. Sebelum kita membincangkan tentang latar belakang Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi ini, saya ingin memetik kata-kata beliau yang agak terkenal, iaitu kepimpinan dunia perlu berpindah dari tangan yang penuh dosa dan kejahatan ke tangan lain yang bersih. Kepimpinan dunia hendaklah dipegang oleh dunia Islam berdasarkan ajaran yang telah diberikan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi ini? Pertama sekali kita mesti ingat, seseorang tokoh yang hebat yang dilahirkan, dia berasal daripada latar belakang yang hebat juga. Dan kalau kita tengok Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi ini, susu galur keturunan beliau memang berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Dan dia, datuk nenek moyang beliau berasal daripada Madinah, kemudian berhijrah ke India untuk berdakwah dan juga berjihad dalam mengembangkan ajaran Islam ini. Itu Said Qutbuddin, nama moyang beliau. Dan Said Qutbuddin ini dia dilantik sebagai Syekhul Islam oleh kerajaan Al-Ghawri di India selepas beliau berhijrah daripada Madinah ke India pada tahun 1210. Daripada Said Qutbuddin ini telah melahirkan banyak ulama-ulama daripada keturunan beliau. Antara yang terkenal ialah Alimullah bin Said Fudail Al-Hasani, Ahmad bin Irfan, Said Abdul Hayy, dan Dr. Abdul Ali Al-Hasani, iaitu abang kepada Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi. Nama penuh Abu Hassan Ali An-Nadwi ialah Abu Hassan Ali bin Abdul Hayy bin Fakhruddin Al-Hasani. Beliau dilahirkan pada 23 hari bulan 9 tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1999 bersamaan 6 Muharram 1333 Hijrah di Raebareli, Uttar Pradesh di India. Kalau kita tengok dari sudut latar belakang pendidikan beliau, semuanya bermula di rumah, iaitu daripada bapa beliau sendiri merupakan seorang ulama yang terkenal, dan kemudian beliau daripada para alim ulama, daripada hasil menuntut ilmu daripada para alim ulama tu, beliau juga menempuhi pendidikan formal. Kemudian ilmu beliau tu berasal daripada kegigihan beliau sendiri, iaitu beliau rajin membaca, kerana beliau ni menguasai dua bahasa. Bahasa Inggeris beliau menguasai, dan bahasa Arab sendiri beliau menguasai, dan beliau banyak membaca daripada kitab-kitab daripada kedua-dua bahasa ni, selain daripada bahasa asal sendirilah, bahasa Hindi beliau. Antara ilmu yang beliau kuasai ialah Al-Quran, hadis, sirah al-nabawiyah, fiqh, akidah dan bahasa. Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi ni dia mempunyai ramai guru, dan guru beliau antara yang terkenal ialah Syekh Khalil Al-Yamani, Taqiyuddin Al-Hilali, Syekh Haidar Hassan Khan Al-Tarki, Syekh Ahmad Al-Lauhari dan Syekh Husin Ahmad Al-Madani. Beliau pernah memegang banyak jawatan. Antaranya ialah ahli majlis tertinggi di Universiti Islam Madinah, ketua pusat pengajar Islam di Universiti Oxford, dan ahli pengasas Rabita Al-A'lam Al-Islami di Mekah. Antara faktor-faktor kehebatan beliau kita boleh simpulkan seperti, kalau kita nak menyediakan satu masakan itu mestilah berasal daripada ramuan yang berkualiti, sehingga menghasilkan satu masakan yang sedap, yang hebat.
Begitu juga dengan manusia yang sehebat beliau. Beliau bukan terhasil dengan sendiri beliau, melainkan beliau itu memang berasal daripada latar belakang keluarga yang terdiri daripada alim ulama, terdiri daripada orang-orang yang sememangnya hebat, sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang hebat seperti beliau ini. Antaranya ialah faktor-faktor tersebut adalah macam saya sebutkan tadi, latar belakang keluarga beliau sendiri, institusi yang beliau pernah menuntut ilmu dengannya. Kemudian beliau juga terpengaruh dengan antara syair-syair Iqbal, dan beliau juga mendalami mendalami Al-Quran dan sirah Nabi, dan kedua-dua sumber ini telah memberi semangat perjuangan beliau dalam dakwah ini. Dan selain hubungan beliau dengan ulama-ulama yang Rabbani, yang ikhlas berjuang dalam dunia Islam ini. Karya-karya beliau, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini mempunyai hampir 195 kitab yang pernah beliau tulis. Antara yang terkenal ialah Ila Al-Islam min Jadi, Al-Islam wa Asruna Al-Atharuhu fil Hadara wal Fadlu A'la Al-Insaniyah, Madha Kasira Al-Alam bin Khitad Al-Muslimin. Ini antara kitab-kitab beliau yang terkenal yang telah menempatkan beliau dalam dunia, kita kata dunia keilmuan, sehingga beliau dikenali di Timur Tengah, even di Malaysia sendiri, di Nusantara, dan di seluruh dunia Islam, kerana pemikiran beliau, terutamanya yang dalam kitab beliau, iaitu Madza Kasir Al-Alam bin Khitad Al-Muslimun, satu kitab yang sangat-sangat hebat yang kita akan bincangkan sekarang, iaitu maksudnya kerugian dunia kerana kemunduran umat Islam. Kitab ini pada asalnya dia merupakan satu kritikan kepada jati diri orang Islam yang pudar kerana berasa rendah diri kepada Barat. Orang Islam ini bila dia dijajah oleh Barat, dia merasa rendah diri dan dia tak mampu untuk tidak mempunyai kekuatan untuk mengatasi Barat, untuk mendahului Barat. Melainkan Barat kena mula dulu, barulah mereka ikut. Dan itulah yang dihadapi oleh kebanyakan orang-orang Islam. Jadi beliau menulis buku ini adalah untuk mengkritik sifat yang seperti itu. Beliau menyatakan bahawa umat Islam boleh maju, boleh berjaya, boleh hebat lagi daripada Barat jika mereka percaya kepada diri mereka sendiri, jika mereka bergerak dengan iman, jika mereka menyusuri sejarah Nabi, sirah Nabi, Al-Quran dan Sunnah, dan semua sumber kekuatan itu, dan mereka boleh semula memimpin manusia ini. An-Nadwi ini dilahirkan pada zaman penjajahan British di India, dan dia membesar dan melihat daripada perspektif zamannya dan memperlihatkan umat Islam ni ketinggalan dalam semua sudut. Orang Islam ni ketinggalan dari sudut macam-macam ketinggalan, dan beliau melihat kelemahan ini berpunca daripada sikap umat Islam yang menjauhkan diri mereka daripada agama. Dan kalau mereka kembali kepada agama, maka akan boleh melakarkan sejarah mereka, membina semula kekuatan mereka dan mengukuhkan kesatuan mereka semula, dan mereka berpecah kerana mereka menjauhkan diri daripada Islam. Ini antara kritikan sosial yang terdapat dalam buku beliau yang terkenal ini. Dan antaranya lagi ialah jika umat Islam mahu berjaya dan kembali memimpin manusia, mereka perlu yakin dengan agama dengan perkataan dan amalan. Okey. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini dia juga mempunyai pemikiran tasawuf yang dipengaruhi oleh karya-karya Ibn Taymiyah, dan beliau pernah memuji Ibn Taymiyah dalam buku dia, kita boleh baca. Dan antara yang mempengaruhi pemikiran tasawuf beliau adalah Syekh Ahmad Sirhindi dan Waliyu Ad-Dahlawi. Mereka ni ada antara ulama-ulama yang terkenal di India, kecuali Ibn Taymiyah di negara Timur Tengah. Okey, apa yang boleh saya ringkaskan di sini ialah ketokohan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ini. Pertama, dia berpunca daripada faktor keluarga dia yang kuat pada agama. Ayahnya, abang, bapa, saudaranya, semuanya adalah ulama. Kedua adalah penguasaan bahasa beliau yang bagus dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, di mana beliau boleh menelaah dan membaca banyak kitab-kitab daripada kedua-dua tamadun ini. Dan
Beliau juga dilihat sebagai tokoh pendakwa yang sebaris dengan Hasan al-Banna, Said Qutb dan Al-Maududi. Dan beliau menekankan kepentingan dakwah seperti perlunya manusia kepada air dan makanan. Maknanya seperti mana manusia perlu ke air dan makanan, manusia juga perlu berdakwah, menghidupkan dakwah dalam apa pun bidang mereka. Dan yang ketiga ialah pendakwah mesti mempunyai tahap kerohanian yang tinggi. Untuk menjadi seorang pendakwah, seorang itu mesti mempunyai tahap kerohanian yang tinggi supaya mereka mampu untuk survive dalam dunia dakwah ni. Sekian, terima kasih.